Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabihil karim wa ahli baitil mutahirin wa ashabihi akramin, amma ba'. Uhayyukum bi Islam tahiyatan tayyibatan mubarakatan lillah. Tabarakallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak syukur kepada Allah dapat tadi solat jemaah bersama-sama. InsyaAllah kita sambung ayat yang berkaitan dengan puasa minggu lepas, iaitu ayat 183. Hari ini sebenarnya ada 5 ayat, tapi kita sempat satu ayat je minggu lepas. Hari ini kita sambung ayat yang kedua lah pula. Baik, ayat yang minggu lepas, ayat 183 daripada surah Baqarah, kita ceritakan ayat itu mula-mulanya difardukan kepada umat Islam berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai beriman, diwajibkan kepada kamu puasa. Tersebut lah tu. Itu ayat yang turun untuk mewajibkan kita puasa. Cuma tersebut hari tu, ayat tu belum lagi diwajibkan sebulan Ramadan. Ayat yang mana? Ayat yang ketiga nanti. Ayat 185. Ayat 185 tu baru diwajibkan sebulan. Ayat yang 183 tu baru difardukan berpuasa, tapi belum diwajibkan lagi sebulan. Kenapa? Kerana masa itu fitrah orang Islam baru nak belajar. Takkan baru nak belajar kena puasa sebulan terus. Dan memang perangai orang Arab ni tersebut hari tu, bab makan ni dia dahsyat, hebat. Kan? Sebab kalau dalam puasa tu nampak sungguh letih sungguh dia. Baik. Jadi dipadukan berpuasa, masa itu baru belajar. Dan timbullah banyak persoalan, macam mana letih sangat, macam mana orang tua tak larat. Ayat yang kedua nanti kita akan bincang. Jadi masa tu Petrus belajar. Jadi sahabat-sahabat tengok Rasulullah, Rasulullah puasa, dia pun puasa. Tanya Rasulullah, puasa tak hari ni? Puasa. Jadi begitu ayat pertama. Kita bincang itu diwajibkan puasa. Dan sebut dalam ayat itu Rasulullah terangkan tempoh masa itu, Rasulullah terangkan macam mana puasa tu. Maka kita dapatlah yang kita sebut minggu lepas tu. Sehingga kan Imam Ghazali menjelaskan 3 peringkat. Orang awam puasa, dia tak makan, tak minum, tidak membuat perkara yang batalkan puasa. Kita orang awam, sah tak puasa dia sah, cuma pahalanya. Sebab apa? Sebab puasa tak makan, tak minum. Perkara yang batalkan puasa tak buat, tak langgar. Tetapi mata tak jaga, mulut tak jaga dan sebagainya. Jadi maknanya mata kita macam itulah. Kalau tengok handset tu tak apa benda tengok, contohnya. Sebab orang lelaki sebut tu masalah mata. Tersebut adalah orang perempuan masalah mulut. Jadi perkara itu peringkat yang kedua kita panggil, Imam Ghazali sebutkan. Peringkat khusus dia panggil. Bukan sekadar tak makan, tak minum dan perkara batalkan puasa, tetapi jaga semua panca indera kita. Yang ini yang kita kena upgrade. Kena upgrade. Maksudnya jaga mata. Kalau orang bersembang, kalau dulu bukan main, kita sedap bersembang lah, ikut kita lah nak. Itu asal ceritanya. Asalnya cerita benda tu mudah je. Kau bukan nak kata kau orang, nak cerita ke hair. Itu jadi gitu. Nyanyi banyak betul hairnya. Maka bulan puasa kita diajar peringkat yang kedua, khusus. Dipanggil khusus, puasa khusus. Yang ini upgrade. Yang ketiga kita sebut khusus li khusus. Maksudnya yang ini sampaikan kita merasakan macam mana kesusahan orang lain berpuasa. Kita dapat rasakan. Imam Masjid Haram buat live, tuan-tuan. Buat ini tanya, tiba-tiba ada jemaah daripada Afrika yang jenis berkumpul, suruh hidup dia nak pergi Mekah. Tanya soalan, apa hukum orang kampung saya berpuasa? Kenapa orang kampung awak? Orang kampung saya tak ada makan, bukan tak ada makan, nak puasa tak ada makan, nak berbuka tak ada makan. Menangis Imam Masjid Haram bila kena soalan yang terkaya. Maknanya ada lagi orang Islam yang susah. Dapat tak kita rasakan kesusahan tu? Kadang-kadang kita tak rasa. Kenapa tuan-tuan? Ya, kita puasa, tetapi terkarang bila beli kat bazar terkarang penuh tangan. Patutnya kita rasa makan puasa, makan mengikut orang miskin. Tapi tak, kita berpuasa macam orang senang tu lah. Kan? Apa benda resipi yang terbaru jumpa dalam bulan puasa. Baik. Kemudian diterangkan dalam ayat pertama hari itu, ibadat puasa ni telah dilakukan oleh kaum lain, bangsa lain. Yahudi puasa, Nasrani puasa. Bahkan yang tidak ada agama langit pun, agama menyembah berhala, Hindu puasa juga. Tapi cara dia lah tuan-tuan. Saya sebut tu. India, kawan saya cikgu.
pergi pertandingan catur kat Raub, pergi ada pasar malam, oh dia memilih beli. Tak beli. Kenapa tak beli benda yang berdarah tu? Macam sosis ke ayam goreng, tak beli. Sebab dia puasa, dia kata. Dia kata, nasi goreng tu dia tanya, ini siapa? Dia kata, ada ikan bilis. Tak nak beli. Ikan bilis. Ada ikan bilis. Tanya, tapi minum. Air soya, air benda minum. Cara dia puasa. Dia tak makan benda yang berdarah. Itu cara dia lah puasa. Tapi dia jaga sungguh lah. Maknanya dia jaga sungguh, dia puasa. Baik, itu antaranya. Jadi, Allah sahaja, Allah sebut ibadat puasa ni orang lain sebelum kamu dah mula dah. Dan umat Islam pun masa dia sampai ke Madinah, orang Yahudi di Madinah pun puasa dah. Yang tu. Dah tahu dah puasa yang tak makan tak minum ni. Itu asalnya. Dan akhir sekali ayat yang pertama tersebut hari itu diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu mendapat takwa. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita panggil dalam bulan puasa tu kita telah ditarbiyah. Kita dah disekolahkan, kita dah dikursus macam mana nak menjadi orang yang bertakwa. Apa dia jadi orang takwa? Kita boleh kata tak makan tak minum, maknanya kurangkan makan minum. Kita boleh buat ibadat sunat semalam tarawih 8 rakaat, 20 rakaat bulan puasa. Kita boleh baca Quran, kita boleh sedekah, kita boleh bagi zakat fitrah bulan puasa. Ajar kita bersedekah. Maknanya itu tarbiyah di bulan Ramadan. Adakah tarbiyah bulan Ramadan itu menjadi tak selepas bulan Ramadan? Banyak tak kita sembahyang sunat? Puasa sunat kita banyak mana? Berapa banyak kita sedekah? Masa kita pengurusan masa solat. Kalau bulan puasa tu 3-4 hari lepas tu kita tahu dah waktu. Tambah 1 minit contohnya. Tahu waktu maghrib. Bulan lain tahu tak? Tersebut. Maka begitulah tarbiyah di bulan Ramadan supaya dia diteruskan selepas Ramadan. Sebab itu ayat tu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu mendapat takwa daripada tarbiyah di bulan Ramadan. Baik, itu ayat pertama kita bincang itu. Kita masuk ayat yang kedua. 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Kita ambil ayat kedua dulu. Ayyaman ma'dudat. Hari yang diwajibkan berpuasa, hari yang dibenarkan berpuasa tadi, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu. Jadi bila sahabat-sahabat belajar tadi tentang tanya Rasulullah bila puasa, boleh puasa, tak puasa, maka rupanya sepanjang tahun ada hari yang diwajibkan puasa, ada hari yang disunatkan berpuasa, ada hari yang dimakruhkan puasa, ada hari yang diharamkan puasa. Daripada belajar tadi. Sebab tu ada hadis Nabi cerita. Maka ayat ini ayyaman ma'dudat, bila keluar je ayat yang ketiga nanti syahrul Ramadan, mana orang fahamlah yang diwajibkan berpuasa bulan Ramadan nanti. Cuma masa itu Nabi berpuasa orang anggap wajib. Puasa Ashura contohnya. Puasa Ashura yang kita dah bincang lepas tu. Asalnya Ashura tu Yahudi punya puasa. Tetapi bila Yahudi kata kenapa? Kerana dia sebutlah kerana kesyukuran daripada Allah dan segalanya, maka Nabi kata sepatutnya orang Islam lebih aula untuk berpuasa. Cuma ada hadis lain pula sebut Rasulullah menggalakkan kepada orang Islam berpuasa 2 hari sebelum atau selepas Ashura. Menggalakkan. Maknanya seeloknya kita buatlah. Kalau kita boleh. Untuk membezakan dengan orang Yahudi. Tapi kalau tak boleh, hari Ashura. Okay. Itu antaranya. Maka apa lagi? Puasa sunat yang kita dengar. Hari Isnin, hari Khamis kita sebut. Hari Isnin tu, bila tanya Rasulullah puasa Isnin kenapa? Rupanya hari Isnin Rasulullah mengingatkan hari kelahiran dia. Tuan-tuan, kita sambut birthday setahun sekali. Tak puasa, sambut birthday, potong kek.
Kan? Betul dah sebut cucu 10 tahun 10 batang lilin. Tinggal kita dah 60 tahun ni 60 batang lilin. Nak tiup juga. Maknanya Nabi sebut dia ingat hari kelahiran dia hari Isnin. Sebab tu dia berpuasa pada hari Isnin. Sambutan birthday dia setiap minggu dengan berpuasa. Itu antara Nabi. Apa lagi tuan? Nabi berpuasa dipanggil bulan gelap. Awal bulan. 1, 2, 3 setiap bulan. Bulan gelap tu Nabi puasa. Ketika tu. Apa lagi? Bulan cerah ataupun bulan putih. Sekarang ni 13, 14, 15. Setiap bulan puasa. Maka bila ulama menghitungkan puasa Nabi berpuasa lebih kurang sebulan 15 hari. Setiap bulan Nabi berpuasa 15 hari. Samalah juga bila orang tanya pada Nabi kita puasa yang terbaik, Nabi kata yang terbaik antaranya puasa Nabi Daud. Nabi Daud sehari dia berpuasa, sehari dia berbuka. Kalau sebulan 30 hari, lebih kurang 15 hari juga puasa Nabi Daud. Okey, boleh tak kita puasa macam Nabi Daud? Boleh juga. Bulan lain tu kita nak sehari berbuka, sehari berpuasa. Kalau nak buat macam tu, boleh juga. Baik. Itu yang pertama. Kemudian ada hari yang tidak dibenarkan puasa. Contohnya hari Jumaat. Kalau tak bersambung dengan hari lain. Tiba-tiba je hari Jumaat Pekansari sanggang. Contohnya. Maulah kita pergi ngeteh kat Pekansari. Tak, kau puasa. Tak boleh puasa hari Jumaat. Nabi sebut, la tasumu yaumul Jumaat. Kecuali tak boleh puasa dari Jumaat kecuali diikuti dengan sebelum dia atau selepasnya. Larangan berpuasa pada hari Jumaat. Kemudian tuan saya sebut hari itu tentang berpuasa selepas 15 Sa'ban. Ada ulama mengatakan haram dah puasa selepas 15 Sa'ban. Ada ulama makruh menerangkan. Kenapa? Tak nak orang mewajibkan. Patutnya wajib puasa bulan Ramadan, awak dah wajibkan seawal pada orang lain. Bila masuk bulan Ramadan, awak steady je nak puasa Ramadan, orang lain letih belakang ni. Kau dah 10 hari dah kau puasa, hari tu bulan Sa'ban. Rupanya tak digalakkan. Ada ulama kata mengharamkan. Ada ulama kata memakruhkan puasa selepas 15 Sa'ban. Kecuali, ni pula tuan-tuan, ni perbahasan ulama ni panjang. Kecuali orang dah beramalkan dah bertahun-tahun. Contohnya ada orang nak puasa 3 bulan dia dah. Rejab, Sa'ban, Ramadan. Dia buat seumur, setiap tahun dah. Dia buat dah, tak apa. Orang yang dah biasa macam tu, dia boleh teruskan. Ini orang yang tertiba je nak buat. Kau nak puasa awal lah tahun ni. Saja je, sebab nak buat persediaan buat. Contohnya itu dimakruhkan oleh Nabi, disebut dalam ayat. Mana ada waktu yang makruh, ada waktu yang diharamkan. Contohnya berpuasa selain pada Jumaat tadi, berpuasa hari raya. Raya pertama dalam bulan raya haji ataupun raya puasa, lepas tu hari tasyrik 11, 12, 13 diharamkan puasa. Mula kita korban ni raya kedua dia ada kau puasa dah. Tak boleh. Hari tasyrik tu, hari 11 tak boleh. 11, 12, 13 dan hari raya dua tu diharamkan puasa. Ini ada perbahasan kita panjang kalau kita nak ceritakan. Ada pula tuan-tuan, kalau saya cakapkan tuan-tuan pening, ada hari yang diharamkan berpuasa tapi wajib puasa. Korang raya tuan-tuan. Haram wajib. Haram wajib. Macam contohnya bayar zakat fitrah. Cuba kalau bayar lepas solat Jumaat, solat raya. Haram ke tak? Haram lah kan? Tapi kalau awak tak bayar, wajib bayar. Sebab kan dia wajib setahunan. Walaupun waktu tu haram. Maknanya ada tak hukum haram wajib? Ada. Bermakna apa istilah bahasa kampung kita yang mudahnya? Kalau orang bayar fitrah selepas solat raya, hukum dia haram. Tapi kalau tak bayar, lagilah berdosa. Gitu nak senang. Mana ada hukum itu? Puasa, contohnya Zulhijjah tadi. Hari Syak, katakan hari 29, hari 30 Syaban. Hari Syak, hari yang dilarang kita berpuasa, haram hukum kita berpuasa. Tetapi contohnya kalau kita bernazar, tapi nazar tu janganlah nazar kau tahun ni kau nak puasa 30 Syaban. Jangan nazar gitu. Itu memang tak boleh, tak lulus nazar gitu. Tapi contohnya macam kes baru ni, awak kena COVID. Kena bulan Syaban COVID. Dia pun bernazar, kau sembuhlah COVID ni, kau nak puasa. Sembuh 30 Syaban.
Awak dah menazar tadi, maka wajib dia berpuasa walaupun waktu tu haram. Maknanya tadilah. Maknanya kalau tak puasa, lagilah berdosa-nya. Gitu. Jadi begitu dia. Makna hukum tuan-tuan yang pening lah. Kalau saya sebut wajib, haram tapi wajib. Kan? Begitu, tuan-tuan ya. Baik. Jadi ayyaman ma'dudat menceritakan kepada kita bahawa rupanya ada waktu yang diwajib, ada waktu sunat, ada waktu makruh, ada waktu haram. Itu dimaksud ayyaman ma'dudat, hari-hari yang ditentukan. Jadi kita fahamlah mana bila disebut wajib, kau puasa semua lah dapat pahala. Dah, ada hari yang makruh, ada hari yang haram. Baik. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit aw ala safarin ataupun berjalan bermusafir, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaklah dia ganti dengan hari yang lain. Okey. Pertama, sakit. Segala jenis sakit ke? Tak. Walaupun ada khilaf ulama dalam mazhab Zahiri, ada nama Zahiri ni dia hukum literal dia panggil. Bila ayat ni kata kalau sakit je boleh buka puasa, kata tak kira dah sakit benda. Asal sakit je boleh buka puasa. Tuan. Takutlah orang jenis sekarang ni ada orang pula bila bulan puasa je penyakit selalu. Ada juga gitu. Kau tak boleh gastrik. Kan? Hari lain dah, hari bulan puasa. Baik. Sakit apa? Pening kepala contohnya. Sakit apa? Maknanya sakit je bukan semua dalam jumhur ulama. Imam Zahiri je kata tadi asal sakit. Maka sakit kalau kita berpuasa menyebabkan kita semakin teruk. Sebab tu tuan dalam kaedah makan ubat, kita ni kalau kaedah makan ubat, ada jenis ubat yang boleh dinasihatkan oleh pakar. Ginilah Pak Cik, kata bulan puasa ni untuk kalau Pak Cik nak puasa, mana boleh. Nak puasa gini cara makan ubat ni. Waktu sahur nanti, lepas sahur makan sekian-sekian, berbuka nanti makan tarikhnya gini. Maknanya boleh. Kadang-kadang kita cari tak carilah, boleh rupanya cara kita makan ubat ketika bulan puasa. Maka itu kita kena puasa. Tinggal lagi ada satu lagi, doktor kata, Pak Cik ni memang tak boleh. Tak boleh. Makan ubat kena ikut waktu dia. Kalau saya kata 4 kali sehari, ikut betul 8 jam. Kalau tak ikut, masalah besar. Doktor kata macam tu. Maka ketika itu kita kita dibenarkan tak berpuasa. Dan keadaan itu. Baik. Jadi begitulah masuk sakit. Kemudian au ala safarin, ataupun dalam perjalanan musafir. Okey. Isu musafir ni pula tuan-tuan, perbahasan kita jugalah. Maksudnya apa tuan-tuan? Setengah orang kata, ustaz, zaman ni naik kereta aircon, dia kata. Naik bas express aircon. Dia kata sebut gitu. Maka rasanya tak patut nak tak puasa lagi zaman ni. Itu pendapat dia. Gitu. Ada orang kata pula, dia sebut Allah dah berikan hadiah kepada kita di bulan puasa tadi dengan memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada kita supaya tidak berpuasa. Macam mana kita ni sampai hadiah Allah pun tak nak terima? Ni antara hujah yang kita terimalah. Disebut itu. Baik, gini. Ulama membahaskan perkara ni. Baik. Pertama soalan dia, hukum buka puasa kerana sakit dan musafir ni apa hukum dia? Di dalam Islam ni dua tuan-tuan ya. Satu nama dia rukhsah, satu nama dia azimah. Ni dalam Islam ni. Rukhsah ni kelonggaran, azimah kemestian. Mesti buat. Rukhsah ni kelonggaran. Kalau tak mampu tak payahlah buat. Kelonggaran. Maka adakah ini azimah? Sebab itu dalam mazhab Zahiri sebut tadi azimah. Kalau sakit je, kalau musafir je, buka puasa. Mesti. Sebab Allah kata tadi, ayat tadi, fa'iddatun. Maka hendaklah. Hendaklah dia kata maksudnya wajib. Mazhab Zahiri. Tetapi jamhur ulama, termasuk imam kita kata, bukanlah azimah. Tetapi rukhsah, kelonggaran. Ayat tadi, maka hendaklah ganti. Bukan hendaklah berbuka.
Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Hendaklah ganti. Ganti tu yang wajibnya. Yang buka puasa kerana sakit, kerana musafir tadi, yang itu ia dipanggil rukhsah, kelonggaran. Tetapi yang ganti tadi wajib. Jadi begitu pendapat jamhur. Bermaksudnya begitu, musafir. Jadi macam mana tuan-tuan? Ustaz, saya ni nak balik kampung dekat nak raya ni, kampung saya dekat Perlis no. Saya ni afdalnya saya buka puasa ke afdalnya saya teruskan puasa? Katanya begitu. Ulama membahagikan yang mana afdal? Yang afdalnya liman qawi alaih, disebut siapa yang kuat. Dan juga ada dipanggil maqasid. Yang ni saya kalau ada siapa yang add Facebook saya hari tu, saya terangkan masa bulan puasa hari tu tentang maqasid musafir. Saya terangkan. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan ingat tak? Bulan Ramadannya berlaku dah aksiden yang pelik-pelik. Ada anak tercampak daripada kereta kerana puasa, terlalai sikit je agak yang letih sangat ke apa, terlalai. Aksiden yang pelik-pelik berlaku bulan puasa. Jadi tuan-tuan, di mana afdalnya? Afdalnya driver buka puasa. Driver buka puasa. Yang tidur je dalam kereta tu, afdal je teruskan puasa. Driver buka puasa. Kenapa dipanggil dalam Islam ni dah ada maqasid? Maqasid dia apa dia? Menjaga nyawa. Isteri anak-anak dia tu, itu lebih utama, afdal. Dengan sebab dia puasa, menyebabkan dia tak fokus memandu, lalai, menyebabkan aksiden, melibatkan nyawa, melibatkan kecederaan kepada keluarga dia, maka afdal dia buka puasa. Bagi driver, tuan-tuan, bagi driver afdal. Saya tuan-tuan pengalaman kalau masa belajar Jordan dulu, pergi umrah bulan puasa ni, naik dia panggil macam coaster. Coaster tu bas mini lah. Naik bas mini pergi umrah. Mana ikut darat je lah. Dari Jordan pergi ke Arab Saudi tu ikut darat je. Dia ikut jalan darat sepadan je. Dia sepadan je dengan Arab Saudi ni. Driver tu dia sampai ke An'a. Tuan-tuan, An'a janganlah tuan-tuan bayangkan An'a macam tempat kita ni. Lawa sangat tempat kita ni. Dia tak lawa gitu. Kan. Sampai ke An'a tuan-tuan. Dia beli kat kedai runcit tu apa namanya, yogurt. Kita panggil dia, orang sana panggil laban. Yogurt masam tu, yogurt. Kita datang yogurt tu dah ada perisa strawberry lah, apa berry. Dia tak ada perisa tu lah. Strawberry yang asli punya tu. Apa dah tuan-tuan yogurt tu? Yogurt tu rupanya kita tak tahu tuan, petua orang Arab untuk menguatkan tenaga makan yogurt tu. Lepas tu satu lagi saya heran je tuan-tuan, kalau musim sejuk, sana musim sejuk sampai negatif. Sejuk sangat. Untuk memanaskan badan, makan yogurt. Nak manaskan badan, musim sejuk. Musim panas pula tuan-tuan, sampai 48 darjah Celsius, musim panas, makan yogurt nak sejukkan badan. Dia boleh menyejukkan badan musim panas, boleh memanaskan badan musim sejuk. Yogurt. Jadi bila saya nampak driver ni, dia dah bawa dah yogurt dalam bekas tu, dia beritahu lah, astazin, saya minta izin sekejap ya. Kita orang faham lah, dia minta izin tu nak pergi berbuka lah. Kan? Jadi kata sila. Tahu lah, dia driver tuan-tuan, kami naik ni 20 orang ni dalam mini tu, eloklah driver tu buka puasa. Kami duduk dalam bas tu sebab kami tidur je, teruskan puasa. Yang driver kami galakkan dia buka puasa. Begitu tuan-tuan dalam kaedah. Dalam kaedah tadi. Afdal tadi. Afdal kalau kita tidur tadi, afdal lah kita teruskan puasa. Tapi kalau kita driver, afdal lah kita buka puasa. Tetapi wajib ganti. Wajib ganti. Itu yang pertama. Yang kedua, tak bolehlah makan secara terbuka. Awak minta driver tadi, awak buka tikar. Jangan tuan. Singgahkan buka tikar apa semua, bentang nasi lauk. Jangan bulan Ramadan. Ada pula naik kereta jenazah sekarang. Jangan, tak boleh secara terbuka. Kan? Jadi begitu. Tuan-tuan ya? Itu yang pertama tentang kata-kata rukhsah azimah, afdal tak afdal. Baik, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ke atas orang yang yutiqunahu. Tuan-tuan, yutiqunahu ni dalam tafsir menyebutkan orang tua yang tak larat puasa dah. Maksudnya apa? Maksudnya bukan sekadar dia tak mampu nak puasa, nak ganti pun tak boleh.
Minta maaf lah tuan, saya cakap ni sebab saya teringat ke arwah abah saya. Abah saya sebelum dia meninggal, tuan-tuan, dia ada penyakit kencing manis yang kronik. Abah saya kali yang pertama hypo, tuan-tuan, saya sebut kali yang pertama hypo yang saya tak tahu apa tu hypo. Mula-mula saya tak tahu. Saya tahu tu sebab abah saya kena baru saya tahu. Bangun pagi subuh, dia tak boleh nak bangun daripada katil dia. Kejap abang bangun, macam mana? Tak boleh nak bangun. Mulut dia pula keras, tak boleh nak bercakap. Tak faham dia cakap apa. Bubuk. Macam tu lah tak faham. Tanya mak kenapa abah ni? Mak saya pun tak tahu juga. Mula arwah mak saya tak tahu. Benda je. Kenapa yang abah ni? Jadi kebetulan kan akak saya kan jururawat desa. Akak saya yang duduk sebelah rumah mak saya tu, panggil lah dia. Akak saya nama Norma. Mak saya kata, Norma tengok sikit. Tengok ke abah ni apa lah. Kenapa jadi gitu? Dia datang tengok hypo, dia kata. Benda menatang hypo, mak kata tanya. Kena cari air gula, dia kata. Kena cari air gula. Benda nak cari kan? Buat Milo. Buatlah Milo, si gula, apa semua buat, pancur. Lepas tu nak suap pada abah tak boleh suap. Sebab dia tak boleh nak minum kan, mulut dia keras tadi kan. Ambil straw pula. Letak straw masuk dalam mulut dia, dalam straw tu. Barulah dia minum, tuan-tuan. Dah minum tu barulah boleh bercakap. Barulah boleh duduk. Barulah boleh mandi, ambil uduk. Baru tahu itu kali yang pertama kena hypo. Kali yang pertama. Jadi orang yang kencing manis kronik ni, dia boleh menyebabkan hypo. Jadi bulan puasa tuan-tuan memang tak boleh puasa. Kalau puasa dia hypo lah jadinya. Jadi orang yang macam ni tuan-tuan, saya sebut, dia bukan saja tak boleh puasa, dia tak boleh nak ganti dah. Maka apa kena buat? Kena bayar fidyah. Kena bayar fidyah kepada orang fakir miskin. Cari orang miskin kampung kita ni, beri beras. Fidyah. Fidyah tu banyak mana, tuan-tuan? Fidyah tu, fidyah itu nilai dia 1/4 daripada nilai zakat fitrah. Nilai fidyah tu 1/4 daripada nilai zakat fitrah. Baik, tanya Pak tuan, berapa nilai zakat fitrah? Nilai zakat fitrah pula bergantung kepada sak, secupak beras yang kita makan. Beras yang kita makan tu sekarang ini, buat masa sekarang ni, beras 5% hancur. Beras cak rambutan, beras jerim, beras merbuk, beras itulah. Beras yang 5% hancur, beras itu yang kita makan. Maka nilai zakat fitrah secupak daripada beras tu. Itu zakat fitrah. Maka yang baru ni zakat fitrah kita RM7. Secupak daripada beras tu, dia sebenarnya tak cukup RM7, RM6 berapa lah, 80% macam tu lah nilai dia. Tetapi genapkan ke RM7 lah. RM7 tu nilai zakat fitrah. Baik. Jadi berapa pula nilai fidyah? 1/4 daripada RM7 tadi, 1/4. Bagi itu satu perkara. Kemudian 1/4 itu adalah nilai beras sahaja. Kita tuan-tuan, orang Arab, nak cerita sikit. Orang Arab zakat fitrahnya menggunakan nilai roti. Roti nan, macam roti nan tu, yang kedai mamak tu roti nan, itu roti orang Arab tu. Dia makan dengan tu. Orang Arab boleh makan roti tanpa lauk. Dia makan itu, dia kenyang dengan roti je. Tapi kita orang Melayu tak makan nasi saja. Tak pernah buat orang makan nasi. Tuan-tuan jangan buat gitu. Jemput kenduri, jemputlah datang rumah saya kenduri ya, makan nasi. Kita beri dah nasi je, lauk tak ada, air tak ada. Orang kata, ngapa pula awak ni bagi nasi saja? Dah kau jemput makan nasi. Kau bukan jemput makan nasi berlauk. Jangan buat gitu. Memang budaya kita kalau makan nasi mesti ada lauk. Jadi samalah juga bila kita hantar fidyah kepada orang, jangan beri beras saja. Berilah lauknya sekali. Itu budaya kita. Jadi nilai yang 1/4 tadi nilai beras. Lebih kurang RM1.75. Kita genaklah RM2. Lebih kurang begitu. Bagilah lauk sekali. Kita sebut gitulah. Jadi itu dipanggil nilai fidyah. Bagi siapa tadi? Bagi orang yang tak larat nak puasa dah. Nak ganti pun tak boleh. Bayar fidyah. Baik. Bila cerita bab fidyah, kita habis ayat ni lah. Cerita bab fidyah, tuan-tuan. Gini.
Kita ikut dalam pemahaman mazhab, tuan-tuan ya. Sikitlah saya tu ulas sikit tentang pemahaman mazhab. Dalam bab zakat fitrah, tuan-tuan, saya teranglah tuan-tuan ya. Dalam bab kita bayar zakat fitrah, sebenarnya kita menggunakan mazhab Hanafi, tuan-tuan. Kita bayar pakai duit. Itu mazhab Hanafi. Pendapat asal mazhab kita, Imam Syafi'i, tuan-tuan, kena bayar pakai beras. Beras, cari orang miskin, betul, bagi beras ke dia. Itu pendapat Imam Syafi'i. Kenapa, tuan-tuan? Kerana Imam Syafi'i kita, asas dia, kaedah fiqh dia ialah ikhtiyati, saya panggil. Berhati-hati, sangat teliti dalam bab ni. Maka bila kata kena bayar dengan benda asasi, bayar dengan beras, cari orang miskin, tuan-tuan. Tetapi mazhab Maliki menerangkan dia lebih kepada konsep tahlili, memudahkan. Payah pula nak buat gitu, maka dia memudahkan, tapi masing-masing ada hukum. Tuan-tuan, bukan tak ada hukum. Hukum tu bahan panjang dah, memudahkan satu perkara. Sebab tu tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, dalam konsep muamalat kita dengan bank sekarang ni, bank yang ada sekarang ni, tuan-tuan bayar loan rumah 30 tahun, kereta 10 tahun, itu semua dalam mazhab Hanafi tu, bukan dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan ya. Kena sebutkan dalam muamalat, kerana perkembangan tahlili memudahkan kita tu, dia ada hukum. Sebab itu khilaf tu rahmat, kita sebut, tuan-tuan. Itu yang pertama. Kedua, tuan-tuan, katakanlah dah semua ni ada berapa orang yang layak kita bagi zakat, tuan-tuan ya. Adalah 3-4 orang contohnya, orang semuni ni yang layak dapat zakat. Takkan semua orang semuni ni bagi beras ke dia belaka? Dia pun tak makan, kena 3-4 guni dalam rumah dia sampai keburuk beras tu, maka tak sesuai, tuan-tuan, kita nak bagi beras ke dia. Maka sebab itulah kita menggunakan pendapat mazhab Hanafi. Kita bayar dengan duit itu dikumpulkan oleh orang, contohnya Jabatan Agama, kumpulkan duit itu, maka Jabatan Agama dah sediakan, dah tahu dah siapa dah orang susah, bukan sekadar susah tak makan, tapi contoh nak belajar dan sebagainya, maka dah ada dah senarai itu, kita hanya serah duit saja kepada penguasa, dia yang uruskan. Maka itu lebih baik. Itu dalam bab zakat fitrah. Kenapa kita menggunakan duit, tuan-tuan ya? Tuan-tuan kena faham, itu pendapat Hanafi dan itu lebih mudah, lebih senang. Baik, untuk fidyah, ada orang buat mazhab Hanafi juga. Senang Ustaz kalau gitu, kamu zakat fitrah guna mazhab Hanafi, kamu fidyah guna mazhab Hanafi juga. Cari orang susah, bayar duit ke dia je, tak payah sediakan beras. Boleh tak? Boleh, sebab ada pendapat mazhab Hanafi. Tetapi bagi saya, tuan-tuan, dalam bab fidyah, tuan-tuan, seeloknya kita menggunakan pendekatan mazhab kita, Imam Syafi'i. Dalam bab fitrah tadi, saya setuju kita gunakan duit mengikut mazhab Hanafi. Itu lebih baik. Tetapi dalam bab fidyah, tuan-tuan, saya sarankan, saya galakkan tuan-tuan gunakan pendekatan mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Carilah orang susah di tempat kita, kita bagi nilai beras tadi. Darablah. Kalau kata tadi 1/4 daripada tadi nilai beras tadi, darablah dengan apa? 30 hari puasa katakan. Tak apa, tahun ni 29. Darab dengan 29 bagi beras, bagi telur dan sebagainya. Niatlah itu kita punya fidyah. Abah kita, petiah kita, tak kira lah, bagi fidyah. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa? Kalau kita bagi duit kepada keluarga, tuan-tuan, sebab itu kita sebut Imam Syafi'i kita hati-hati dalam bab ni. Adakah tuan-tuan yakin duit yang kita bagi kepada orang susah tadi, dia beli beras ke tak? Adakah kita yakin? Takut tuan-tuan ngecek dia anak. Mak, handset abang rosak dah. Mak, topak dah habis. Mak kata, banyak duit orang bagi ni, awak nak handset benda? Awak nak topak berapa? Sepatutnya duit fidyah tadi kita cari beras, kita beri kepada orang susah, tapi jadi duit handset pula dah, duit topak. Lebih baik kita menggunakan pendekatan Imam Syafi'i dalam bab ni, kita bagi beras, lauk dan sebagainya kepada orang susah, confirm dia makan. Tuan-tuan, sebab tu dua pendapat tadi. Bab fitrah, kita menggunakan mazhab Hanafi.
kita bayar duit. Bab fidyah, carilah orang susah. Tinggal lagi kalau tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan minta maaf nak sebut. Ada orang tak tahu tuan-tuan ya. Saya buat kuliah di kawasan kita ni lah. Ada orang susah tempat kita ustaz? Ada tanya macam tu. Tanyalah orang kota kampung ke, tanyalah orang amil zakat ke, memang ada orang susah tempat kita. Macam mana orang susah tu tuan-tuan? Dua, fakir ataupun miskin. Orang miskin ni kita sebut keperluan dia tadi ataupun pendapatan dia tadi cukup untuk keperluan dia saja. Untuk makan minum saja. Itu orang miskin. Dia tidak bermewah-mewah dah. Cukup untuk makan minum dia. Kau dapat nasi dengan lauk dah. Itu orang miskin. Ada pun orang fakir, tuan-tuan, keperluan dia pun tak cukup. Itu orang fakir. Ada. Kadang-kadang tuan-tuan rumah saja besar. Tetapi peninggalan anak dia buat hari tu. Betul anak akhirnya dia nak makan pun payah tuan-tuan. Dia tarah dia miskin walaupun rumah besar. Dia tak mampu nak makan. Begitu tuan. Jadi cari orang ni bagi beras terus ke rumah dia. Itu dalam bab fidyah. Jadi tuan-tuan faham ya tentang fidyah dengan tentang beza di antara pendapat Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i tadi. Maknanya tuan, sebab itu berlaku khilaf, rahmat bagi kita. Kita nampaklah kelebihan masing-masing tu. Baik. Faman tatawa khairan fahuwa khairun lah. Baik. Kalau sekiranya tatawwu' ni dua maksud. Kalau sekiranya tatawwu' lebih baik. Apa maksudnya? Yang pertama tatawwu' ni maksudnya ialah bayar lebih. Kita tadi kalau beras tadi nilai dia RM1.70. Alah tak apalah, kau kira RM2. Kau kira RM2.50 lah. Satu hari. Daratlah dengan 30 hari tadi. Itu dipanggil tatawwu'. Itu lebih baik. Ataupun nak puasa juga setakat yang mampu. Kalau ada orang buat gitu, kau nak puasa juga, awak tak boleh puasa ya, nasihat ke abah tak boleh puasa, nanti abah hypo, tak ada juga. Tak, kau nak puasa juga, puasalah setakat dia mampu. Nanti kalau ada hypo, nanti bagi dia minum air gula. Itu pun bagus juga. Maknanya dia cuba juga nak puasa. InsyaAllah maknanya dengan jihad dia tu dapat pahala dia lah. Itu. Tapi janganlah sampai maknanya mencampurkan diri kepada kemanusiaan kan. Itu dilarang dalam Islam. Baik. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa lebih baik bagi kamu. Teruskan jugalah tadi sebut tadi, sama tadi ayat tadi. Tasumu, teruskan puasa, khairan lakum, lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, kalau sekiranya kamu mengetahui. Baik, itu saja ayat 184. Jadi saya uraikan sikit ringkasan. Yang pertama sekali, kita diberitahu dalam ayat yang kedua ni, ada hari yang diwajibkan puasa, ada hari yang sunatkan puasa, ada hari yang makruh puasa, ada hari yang haram puasa. Tak semua wajib belaka, tak semua sunat belaka. Jadi nak tahu sunat, ikut yang macam mana Nabi buat. Hari selain daripada hari yang Nabi buat, tuan-tuan, jangan buat hukum sendiri. Awak puasa benda hari ni, kau puasa sunat, hari benda Jumaat, padahal hari yang tak boleh puasa. Jangan, tuan-tuan ya. Yang kedua, rukhsah, kelonggaran. Apa maksud kelonggaran? Kalau mampu buat. Kalau tak mampu, boleh tinggalkan. Itu maksud kelonggaran. Kelonggaran di bulan puasa, orang yang sakit dan orang musafir. Misalnya, kelonggaran. Orang yang sakit, orang yang musafir. Contohnya, tuan, kalau lelah, tuan, rupanya fatwa yang terbaru, lelah. Orang yang lelah menggunakan inhaler, boleh puasa. Inhaler tu kalau masuk dalam tekuk kita ni, tak batal puasa. Ini dah kaji dah orang yang buat tu lah, yang mengkaji bulan tu. Kenapa tuan-tuan? Sebab kan gas sifat dia naik ke atas, bukan turun ke bawah. Bila masuk dalam tekuk tu, dia melegakan tekuk kita, dia tak membatalkan puasa sebab tak sampai ke perut. Jadi puasa ni tuan, bila dia sampai ke perut, mengenyangkan. Kaedah dia begitu. Kalau tak sampai ke perut, kalau tak mengenyangkan, tak batal puasa. Jadi inhaler tak batal puasa. Jadi begitu tuan-tuan, sakit, musafir tu macam mana tuan-tuan? Saya sebut tadi, siapa kuat itu afdal. Jadi dari segi maqasid, driver kena buka puasa. Wajibnya ganti driver yang buka puasa. Yang menumpang tak perlu. Dia afdal, dia teruskan puasa. Tapi kalau dia nak buka puasa juga, boleh juga. Tapi tak afdal lah. Afdal je dia boleh buka puasa sebab rosak. Tapi wajibnya ganti. Tuan-tuan,
Jangan pula ambil rukhsah tak puasa, lepas tu tak ganti-ganti. Jangan. Wajib ganti. Okey, itu. Yang keduanya yang seluruhnya kita cerita pasal fidyah. Fidyahnya nilai dia 1/4 daripada nilai zakat fitrah. Tuan-tuan, kalau harga beras kita naik, tuan-tuan ya. Zaman barang naik ni tuan-tuan ya. Kalau harga beras naik, naiklah zakat fitrah kita. Tuan-tuan kena faham yang bab tu. Tak kekal RM7 tu. Dia bergantung pada nilai beras yang kita makan. Kalau beras tu naik harga, tuan-tuan tahun ni naik harga, tahun depan zakat fitrah kita naik lah. Maknanya dia bergantung pada harga beras. Segantang harga beras. Tuan-tuan kena faham yang tu. Kenapa tuan-tuan kita digalakkan puasa sunat, tuan-tuan? Kita digalakkan puasa sunat. Ataupun kita digalakkan sedekah banyak bulan Ramadan, sedekah sunat. Zakat fitrah wajib. Sedekah tu kita digalakkan. Kenapa tuan-tuan? Sepanjang hidup kita, tuan-tuan, kita makan beras 5% hancur tu je. Kalau orang makan beras nasi arak, tuan-tuan, beras mati, kan bukan RM20 lebih sekilo. Kalau RM20 sekilo tu berapa ni zakat fitrah dia? Tapi taklah kita makan tiap-tiap hari. Maka sebab itu, tuan-tuan, kita digalakkan banyakkan sedekah, infak, supaya dia menampung lubang-lubang tadi. Sama juga dengan sembahyang sunat. Tuan-tuan, kenapa kena sembahyang sunat? Antaranya untuk menampung solat fardu kita yang ada lubang-lubang tu. Sebab tu solat sunat. Jadi begitu, tuan-tuan, kaedahnya. Kenapa kita bersedekah banyak? Menampung zakat fitrah tadi. Sebab sepanjang tahun kita tak mestinya makan beras tu juga. Ada beras mahal kita makan. Sebab tu ada orang, tuan-tuan, sakit, dia makan beras yang tak ada ganji tu kan. Harga mahal ke tu? Maka sepatutnya zakat fitrah dia mahal lah. Sebab dia makan beras tu je, dia tak boleh makan beras lain. Carilah segatan baghdad sebanyak beras dia tu, bayar. Tu tuan-tuan, kaedahnya lah. Jadi ayat ni akhirnya, in kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Okey, tuan-tuan ya, sampai ayat 184. Minggu depan insya-Allah barulah kita masuk ayat yang disuruhkan berpuasa di bulan Ramadan. Ayat 185 barulah diwajibkan bulan Ramadan. Insya-Allah minggu depan. Wallahu alam.